أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتأويل والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على متمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبكي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana gelaran ini adalah sebaik-baik gelaran yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita setelah mana kita bercuti selama 2 siri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk meneruskan mengaji. Selagi mana nyawa kita berada di badan kita, maka mudah-mudahan Allah memberi izin kita dengan kesihatan kita, dengan kelapangan kita, untuk kita meneruskan mengaji. Baik, pada malam ini kita meneruskan pengajian kita dengan hadis yang keempat. An Abdillah bin Amr bin Asr radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul: Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad, walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fa adallu wa adallu.
daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada hamba-hambanya sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ulama, sehingga apabila sudah tiada lagi ulama yang tinggal, maka manusia akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang-orang yang jahil. Apabila mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ada ilmu. Mereka adalah sesat lagi menyesatkan. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perawi hadis kita pada malam ini yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kerana apa dia letak radhiyallahu anhuma? Kerana Abdullah serta ayahnya Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kerana mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa Quraisy, yang mana beliau memeluk Islam sebelum ayahnya Al-Amr. Beliau seorang yang kuat berqiyamul lail, kuat membaca Al-Quran, bermujahadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, beliau seorang bangsawan, tetapi beliau tidak bangga dengan gelaran bangsawan itu. Ketika mana ayahnya Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menziarahi anaknya Abdullah, ketika itu Al-Amr bertanya kepada menantunya, bagaimana perihal Abdullah di rumah? Maka menantunya jawab, wahai ayahku, Abdullah seorang yang soleh, seorang yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak berasa untuk bersama denganku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah ni, maka Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, adakah engkau berpuasa? Adakah engkau solat? Adakah engkau membaca Al-Quran? Maka Sayyidina Abdullah menjawab, ya Rasulullah, aku berpuasa, aku membaca Al-Quran, aku melaksanakan solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab akan apa yang Sayyidina Abdullah nyatakan. Wahai Abdullah, aku berpuasa tapi aku berbuka. Aku berkemulai tapi aku tidur. Jadi lakukanlah seperti mana manusia yang lain, menunaikan hak yang lain. Maka setelah itu, setelah mana Rasulullah SAW menasihati akan Sayyidina Abdullah, maka Sayyidina Abdullah berubah akan dirinya dengan sebab nasihat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abdullah seorang yang mujahadah, yang tidak memikirkan dunia. Bahkan ada isteri tapi tidak melayani seperti seorang isteri. Bukan bermakna dia tidak suka, tetapi dia kurang berminat untuk menikmati akan keduniaan. Dia seorang bangsawan, tapi dia tidak berbangga dia ni seorang bangsawan. Dia mempunyai harta, dia tidak bangga dengan hartanya. Bahkan ayahnya Amr bin Al-As, seorang panglima perang, seorang yang terkenal, tetapi dia tidak bangga dengan pencapaian ayahnya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayahnya iaitu Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang panglima perang, bahkan menjadi gubernur di Mesir pada zaman Khalifah Muawiyah. Seorang yang hebat, seorang yang melazimi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menghafal sebanyak 700 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan 700 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Itulah sedikit tentang perawi kita pada malam ini, yang meriwayatkan hadis yang kita baca pada malam ini. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada hamba-hambanya sekaligus. Allah Subhanahu wa taala tidak membalakan kita dengan kehilangan ilmu yang ada pada kita. Itu dimaksudkan. Allah tidak melupakan, Allah tidak menghilangkan ilmu seperti mana yang kita bayangkan, iaitu Allah melupakan, Allah hilangkan pada diri kita akan ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Jadi ilmu yang dimasukkan dalam hadis ini adalah ilmu syariat, ilmu yang membawa kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji dan sebagainya. Jadi ilmu yang bermaksud di dalam hadis ini adalah ilmu syariat. Dan salah satu ilmu yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. Di solat kita tidak ada kualiti sebab tidak ada khusyuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menarik salah satu ilmunya daripada kita, iaitu khusyuk. Baik. Allah tidak melupakan, Allah tidak menghilangkan secara sekaligus. Maksudnya apa? Allah tidak menghilangkan secara tiba-tiba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut, menghilangkan ilmu tersebut, melupakan ilmu tersebut dengan kematian para ulama. Dengan kematian ulama ini, maka ilmu yang ada pada ulama itu akan terangkat. Dengan kematian ulama itu, maka ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia ada, terangkat sekali, ikut wafat sekali dengan tuan badan dia. Sehingga apabila sudah tiada lagi ulama yang tinggal, maka manusia akan mengangkat pemimpin, orang yang memandu kita daripada kalangan orang-orang yang jahil. Apabila tiada ulama, maka yang akan pimpin kita, yang akan mengajar kita, yang akan kita rujuk adalah orang-orang di kalangan jahil. Apabila mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ada ilmu, bahkan mereka adalah sesat lagi menyesatkan. Jadi seperti mana kita tahu, ulama adalah pewaris Nabi. Sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Para anbiya, para nabi-nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam tidak meninggalkan kepada kita harta, emas, perak, tetapi mereka meninggalkan kepada kita ulama. Ulama adalah penerus
perjuangan Nabi-Nabi. Dan mereka lah yang mengganti kerja Nabi, mengajak orang kepada kebaikan, menghalang orang daripada kejahatan. Itulah kerja ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyifatkan ulama ini di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di kalangan hamba-hambanya, di kalangan ulama. Jadi siapa ulama? Ulama ini jamak kepada alim, kata banyak ataupun plural kepada alim. Jadi alim ni apa? Orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu. Pada masa yang sama dia mengamalkan akan ilmunya yang ada dan menyebarkan kepada orang lain. Itulah ulama. Jadi ulama ini jamak kepada alim, seorang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kalangan ulama ini yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhsyakumullah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut di kalangan kamu semua kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW manusia yang paling takut sekali kepada Allah Ta'ala. Maka pewarisnya para ulama yang merasa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama ni ada dua. Ada ulama'ul hasan, ada ulama'u kadzab. Ulama yang baik yang pertama, ulama yang baik yang beramal dengan ilmunya, yang berjuang akan perjuangan Islam, yang membenarkan apa yang dibenarkan, yang menyalahkan apa yang salah, yang tidak menerima kemungkaran dan memartabatkan akan kebaikan. Itulah ulama yang baik. Adapun ulamaul kadzab, ulamaul kadzib, ulama yang menipu, ulama yang jahat, ulama yang mempergunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Ada di kalangan mereka ini sanggup menggadaikan agama untuk kepentingan diri sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Itulah setiap kali ketika mana kami mengaji, kami akan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kurniakanlah kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, hati yang tenang, rezeki yang halal, doa yang sentiasa dimustajabkan oleh Engkau. Jadi guru-guru kami mengajarkan doa ini agar kita sentiasa mendapat ilmu yang manfaat. Jadi senang dia nak trace ataupun nak kesan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu di mana kita belajar dan kita dapat amal walaupun sekali. Jadi hak ilmu ini adalah kita mengamalkan dia walaupun sekali seumur hidup. Contoh, kita tahu kelebihan fadilat solat sunat tasbih. Kita tahu cara dia, apa yang perlu baca, berapa banyak tasbih yang ada di dalam solat sunat tasbih, kita tahu.
tetapi kita tidak mampu untuk buat hari-hari. Walaupun kita tahu, tapi kita tak mampu nak buat tiap-tiap hari. Sekali seumur hidup pun tak ada masalah. Ilmu. Jadi syarat ilmu ini adalah dia kena amal walaupun sekali seumur hidup, agar ilmu ini tidak menjadi hujah, agar ilmu ini tidak akan tuntut kita di akhirat nanti. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari, ilmu itu akan tuntut kita di akhirat apabila kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Apabila ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan datang kepada kita di akhirat nanti, tuntut kita, wahai Allah, aku telah memberikan diriku kepada dia, tetapi dia tidak mengamalkan aku. Dia akan tuntut di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita baca, wajib kita amalkan. Al-ilmu bil amal. Ilmu itu dengan amal. Dia tak lari. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu kena amal. Dan untuk menghidupkan ilmu dengan kita beramal. Ilmu itu hidup dengan kita beramal, dengan kita mengulang kaji dan sebagainya. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu dengan kita mudzakarah. Dalam makna yang lain, kita beramal akan ilmu yang kita mengaji. Itu sifat ilmu. Nak kita ingat sentiasa ilmu yang kita ada, amal. Jangan kita tinggalkan. Tahu satu, buat satu. Tahu dua, buat dua. Tahu tiga, buat tiga. Dan seterusnya. Baik. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad. Jadi ilmu ini tak hilang sekaligus, tidak hilang secara tiba-tiba. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ilmu ini hilang, ilmu ini akan lupa dengan kematian ulama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kematian ulama adalah salah satu musibah yang besar bagi kita. Dan kehilangan ilmu dan ulama ini adalah salah satu daripada tanda sederhana kiamat, tanda pertengahan kiamat. Kita lihat sekarang, banyak ulama-ulama kita telah meninggalkan kita. Yang paling terdekat sekali, Pak Sumit. Yang terdekat sekali dengan kita, Pak Sumit di Bukit Tembaga, di Kuala Nerang. Seorang abid yang sentiasa melazimi Al-Quran. Nasihatnya Al-Quran. Siapa-siapa yang ziarah beliau, beliau akan tanya, baca Quran tak lagi? Adakah kita sentiasa basahi lidah kita dengan Al-Quran? Itu soalan pertama yang dia ajukan ketika mana seseorang itu ziarah kepada dia. Apa yang dia nasihat? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran sebagai penyelamat kita dunia akhirat. Itu kata dia. Dan beliau sentiasa berpuasa. Sentiasa berpuasa. Hari yang dia buka, hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, hari Tasyrik. 3 hari itu. Lain semua dia puasa. Dan 3 hari sekali dia akan mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkatan masa buat beliau. Jadi kita dengar para solihin pada zaman tabi'in, para tabi'in, mereka qiyam mulai beratus-ratus rakaat, beribu-ribu rakaat. Para a'imah kita yang terdahulu, mereka mengkhatamkan Al-Quran dengan sebulan sahaja, bahkan kurang lagi daripada sebulan, bahkan kurang lagi daripada seminggu. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberkatkan masa mereka.
Kita rasa Allah beratnya nak khatam Quran sebulan sekali. Padahal boleh buat, tak ada masalah, boleh buat. Khatam Quran sebulan sekali, selawat kepada Nabi 1000 kali, tak ada masalah. Nampak bilangan tu banyak, nampak bilangan tu banyak, tapi kita merasa tak cukup masa. Sebab merasa tak cukup masa, Allah tak berkatkan masa kita. Sebab masa kita telah dihabiskan dengan perkara-perkara yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, mengundang akan kebencian Allah taala kepada kita. Habiskan masa dengan handset, habiskan masa dengan TV, habiskan masa dengan sembang yang tidak manfaat. Itulah kita. Itulah diri sendiri. Tak cakap kita lah, diri sendiri pun sama. Habiskan masa dengan handset. 90% semua ada ni. Ada. Tak apa, boleh baca Quran dalam ni. Ya, berapa kali buka application Quran dalam handset ni? Boleh kira. Boleh kira. Jadi kita dengar para solihin, para ulama-ulama terdahulu, mereka menghabiskan masa sekejap dalam mengkhatamkan Al-Quran, menghabiskan masa sekejap dengan beribu-ribu rakaat semayang, beribu-ribu rakaat solat. Jadi benda yang tak mustahil bagi kita, tak mustahil bagi kita. Dalam kereta kita boleh baca Quran, kalau contoh dia seorang yang hafal Quran. Kalaulah dia tak hafal Al-Quran, buka radio, contoh dia fokuskan surah Yasin. Kita alhamdulillah Khamis malam Jumaat, tiap-tiap kali kami malam Jumaat kita akan baca Yasin. Itulah salah satu jasa ulama-ulama kita dahulu yang menetapkan bacaan Yasin bagi orang Melayu pada Khamis malam Jumaat. Maka siapa-siapa yang melazimi masjid ketika mana Khamis malam Jumaat, dia akan hafal. Jadi kalaulah seorang tu tak hafal Quran, dia buka radio, dia ngulang-ngulang surah tersebut. Contohlah dia ulang surah Yasin. Boleh baca ikut. Tak perlu hafal pun, dah terbaca sekali. Tak ada masalah, boleh je. Semuanya atas diri kita. Nak selawat 1000, tak ada masalah, boleh habiskan dalam 10 minit. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ataupun Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad 100 kali ataupun 1000 kali. Sekejap je. Sekejap je. Sambil-sambil kita cuci pinggan, sambil-sambil kita cucuk tanam, sambil-sambil kita bawa kereta, sambil-sambil kita bersenam, tak ada masalah. Daripada kita pasang lagu-lagu yang pelik-pelik ketika bersenam, kita gantikan dengan selawat. Kita gantikan dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala buat kita. Jadi seperti mana saya beritahu tadi, kematian ulama, kewafatan ulama adalah satu musibah yang besar bagi kita. Kita tahu musibah yang besar bagi kita banjir, tanah runtuh, tsunami. Ya, itu bala besar. Tapi yang paling besar sekali adalah kematian ulama. Kerana apa? Ulama-ulama inilah yang menunjuk kepada kita jalan kebaikan. Mereka yang sentiasa menasihati kita. Mereka lah yang sentiasa menunjuk jalan ke arah kebaikan, suruh kita buat baik, tinggalkan yang buruk. Apabila mereka meninggal, yang akan tinggal bersama kita orang-orang yang jahil, orang-orang yang tiada ilmu, orang-orang yang mengaku dirinya ada ilmu tetapi tidak ada ilmu. Banyak sekarang ni. Kata Nabi SAW, fi akhir zaman kasratul khutaba wa qalilul ulama. Pada akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, banyaknya orang yang suka berkata-kata tetapi sedikitnya para ulama. Kita tengok di dalam TikTok, kita tengok di dalam IG, kita tengok dalam Facebook, seorang yang berpakaian jubah, berpakaian ulama, bercakap dengan tanpa ada autoriti, tanpa ada keizinan ilmu. Kita jangan terpedaya. Kita orang Melayu kita ni,
cepat terpedaya, pakai serban besar sikit, pakai jubah belah sikit, cakap punya sedap, cakap tu cakap ni, kan, pesan macam-macam, tengok-tengok tak mengaji pun, kan. Bila kita tegur, dia jawab balik, cakap apa? Nabi beritahu apa? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Betul, itu hadis Nabi sahih. Tetapi diri dia, adakah dia layak untuk menyampaikan ilmu seperti mana para ulama? Saya ni bukan ulama, saya ni cuma share apa yang saya tahu. Saya tak tahu, saya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita tengok, kadang-kadang kita tengok dalam TikTok lah, orang tu asalnya seorang yang baru nak berubah, mungkin seorang artis, mungkin seorang atlet, mungkin seorang yang tak pernah masuk mengaji agama pun, tetapi bercakap seperti mana ulama. Siap boleh ditanya lagi, siap boleh bahas soalan yang ditanya. Dia tak tahu pun soalan tu, tapi dia jawab, dia gagah jawab. Dia takut nanti diri dia akan jatuh, kemasyhuran dia akan jatuh disebabkan dia tak dapat jawab soalan yang diajukan. Ada, bukan tak ada, saya cakap ni sebab ada. Cakap punyalah banyak, itu ini itu. Soalan-soalan yang kami tak boleh jawab pun dia boleh jawab. Pelik. Soalan yang kami perlu berujuk kepada guru-guru kami, dia boleh jawab. Sah ya. Lainlah kalau kita tengok dia ni seorang yang memang seorang ulama. Kita tahu jalan cerita dia macam mana, kita tahu asal usul dia macam mana, tempat dia mengaji macam mana, kita tahu. Tak ada masalah. Tetapi seorang, kita nak tahu beza antara orang yang ada ilmu ataupun tak, tengok percakapan dia lah, tengok percakapan dia macam mana, gaya dia macam mana, luaran dia macam mana, dalaman dia macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila ulama tak ada, ulama telah meninggalkan kita, orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak meninggalkan kita, maka yang tinggal kepada kita orang jahil. Orang yang jahil di sini adalah orang yang banyak bercakap tanpa ada asal usul, tanpa ada ilmu yang dipandukan oleh ulama-ulama kita. Saya tak marah, tak marah pun orang nak berdakwah dalam TikTok, tak ada masalah, Alhamdulillah, tu satu perkara yang positif, di mana anak-anak muda kita dapat kembali kepada Islam, tak ada masalah. Tetapi adakah diri kita ini layak untuk bercakap berkenaan dengan agama? Cakap berkenaan dengan benda yang dia tak tahu. Itulah, kalau kita tak tahu, jangan buat tahu, jangan buat pelatau. Dah tahu kita tu tak tahu, jangan buat tahu. Masalah kan? Masalah sangat. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hilangnya ilmu dengan kematian ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Dan ketika mana ulama itu tidak ada, maka para manusia akan mengambil orang-orang yang dianggap ulama tetapi jahil, meletakkan sebagai pimpinan mereka, meletakkan sebagai idola mereka, meletakkan sebagai panduan mereka. Padahal orang yang diletak itu bukan seorang yang alim, bukan seorang yang ada ilmu, bukan di kalangan ulama. Benda ni kita kena ambil serius. Benda ni kita kena ambil serius. Ada yang berasa diri dia tu kena hormat, cium tangan. Tak patut.
Kita ni kalau orang cium tangan kita, kita rasa, ish, siapa aku ni? Aku tahu dia aku macam mana. Kan? Ini siap hulur lagi. Salam. 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 Nak berasa diri ulama, nak berlakon-lakon jadi ulama, kan? Hulur tangan salam, cium tangan kiri kanan, habis. Kalau kaki dia boleh cium, nak cium. Meletakkan diri dia sebagai ulama. Padahal ulama tak nak pun dimasyhurkan. Sifat ulama dia rendah diri. Sifat ulama dia nak hide diri dia, dia nak sembunyi diri dia. Jenis seorang ulama, kan? Orang kata dia ni ulama, dia ni syekh, dia ni tok guru. Padahal dia ni, dia tak nak tahu yang diri dia tu ulama, kan? Itu sifat ulama. Ini tak, orang tak pernah panggil dia ulama, tetapi dia suruh panggil dia ustaz. Panggil saya syekh, panggil saya tok guru. Jadi ustaz, tok guru, syekh ni bukan orang-orang biasa yang letak. Guru dia yang dia belajar, yang autoriti, yang berhak untuk meletakkan gelar-gelar tersebut. Saya tak ada masalah kalau orang panggil saya nama saya, tak apa. Sebab saya bukan ustaz. Ada yang suruh panggil ustaz, syekh, habib, tuan guru, pak kiai, baba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bala bagi kita. Bala bagi kita di mana kita meletakkan orang yang bukan sepatutnya. Kita memuliakan seseorang itu bukan pada tempat dia. Kita meletakkan dia tu bukan seorang ulama pun, tapi kita letakkan dia sebagai ulama. Zalim. Zalim. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, itu zalim. Zalim kita memanggil seorang tu tok guru, memanggil seorang tu syekh, memanggil seorang tu ustaz, tapi dia bukan. Nampak sikit dia pakai serban besar, pegang kitab banyak-banyak. Bukan saya cakap saya lah. Saya tak tahu itu, saya buka kitab macam-macam ni. Saya rujuk kitab ni, rujuk kitab ni. Saya buat ringkasan sebelum saya nak ngajar. Sebab saya tak ada ilmu. Rujuk pada kitab. Dan dia nak mengaku diri tu, panggil saya syekh. Jangan panggil saya nama, tak hormat. Berdosa. Tak ada adab. Dia cakap macam tu. Kamu tak ada adab sebab tak panggil saya syekh. Kamu tak ada adab sebab tak panggil saya ustaz. Realiti sekarang. Realiti sekarang. Ni kena cium tangan saya ni, ada berkat. Mengaku ada berkat. Tok guru tak berasa nak benda-benda tu. Allah yang akan angkat darjat mereka. Allah yang akan beri berkat kepada diri mereka. Orang lain akan berasa cinta pada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan cinta kita kepada mereka. Dia tu ulama, betul lah. Dia ni syekh, betul. Dia tu guru, betul. Firasat hati kita ni berasa dia tu ulama. Walaupun dia tak nak kenal pun, tak nak pun panggil dia syekh, panggil dia ustaz tak. Tapi kita yang berasa firasat kita ni, dia ni seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang sentiasa melazimi ilmu dia. Maka apabila kita meletakkan kaum-kaum yang merasa diri mereka ni ustaz, mereka merasa diri mereka ni syekh, tok guru, kita letakkan pada tempat ulama, maka akan hancur kita. Kita tanya macam-macam pada mereka, mereka menjawab apa yang mereka rasa betul. Buat live lagi, buat konten ni, yang lagi best lagi, sahabat-sahabat macam saya ni, dia pergi condemn. Nak jatuhkan orang ni, nak jatuhkan sesama Islam. Bukan, kami tak menjatuhkan sesama Islam, tetapi kami nak menegakkan kebenaran. Orang lain percaya,
yang salah nanti kita, sebab kita tak tegur mereka. Baik. Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmi fa adallu. Maka apabila ulama tak ada, kita meletakkan orang-orang yang bukan dia, maka apabila mereka berfatwa, mereka mengeluarkan kenyataan, mereka adalah sesat, bahkan menyesatkan orang lain. Kata kunut ni tak ada pada zaman Nabi. Kata apa lagi? Tahlil tak ada zaman Nabi. Wirid lepas mayang, wirid lepas solat tak ada zaman Nabi. Baik, kita tak perlu pada dalil. Baik, tak ada masalah. Okey, dalam kandungan wirid ada apa? Dalam kandungan tahlil ada apa? Dalam kandungan kunut apa dia? Benda yang baik. Dalam tahlil ada zikir la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melazimi, barang siapa yang sentiasa basahi mulutnya dengan zikir la ilaha illallah akan masuk syurga. Talkinkan akan orang yang mati dengan la ilaha illallah, membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Nabi. Orang yang baik, orang apa, Allahumma salli ala Muhammad, di kalangan orang yang baik adalah yang melazimi Al-Quran dan mengajarkan dia. Dalam tahlil ada selawat. Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya adalah kita memecah belahkan umat dengan pendapat kita. Benda tu tak ada masalah, tetapi berasa diri dia tu, aku yang terpaling ikut Nabi, aku yang terpaling ikut apa yang Allah suruh. Jadi aku berjaya untuk menghilangkan akan kemukaran yang ada. Itu satu pula. Kita ada golongan di mana nak membid'ahkan orang. Merasa diri dia tu ikut dengan Nabi, ikut dengan Allah. Apa yang Allah Rasul cakap dia ikut, orang lain tak ikut. Menerakakan orang, mengkafirkan orang. Itu satu golongan. Golongan sebelah ni berasa diri pandai. Dan bila mana kita tegur, cakap kita penjatuhkan dia. Jadi inilah realiti kita sekarang. Ulama kita dah meninggal. Yang ada dua golongan ni lah, yang kata bid'ah tu bid'ah ni, tak boleh tu tak boleh ni, tak boleh baca kunut, tak boleh buat tahlil, tak boleh selawat. Yang sebelah ni pula, kami ni menyebarkan apa yang Nabi beritahu kepada kami. Balighu anni walau ayah. Kami bagi tahu, kita bagi tahu kepada mereka, bagi tahu kepada depa, cakap depa tak ada autoriti nak bagi ilmu, tapi cakap kepada kita balik, inilah orang Islam, nak menghalang dakwah orang Islam. Kalau kita tengoklah, dalam hal ehwal dunia pun kena ada orang yang layak nak buat. Takkanlah kereta kita rosak kita hantar ke hospital, ada patut? TV kita rosak kita pergi hantar kat mana? Dekat orang belah lembu. Taga urusan dunia pun kita meletakkan pada orang yang layak, apatah lagi ilmu. Ilmu fiqh kita rujuk pada ulama yang faqih, ulama yang gerti fiqh. Kalau kita tanya berkenaan dengan ilmu tasawuf, kita tanya kepada ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang tahu akan ilmu tasawuf. Ini dah semua ilmu kita tak tahu, kita tanya orang tu, padahal dia tak pernah mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada hakikatnya, orang yang merasa diri dia ni ada ilmu, nak sebar kat orang, dia telah memperjatuhkan Islam. Dia telah merendahkan Islam dengan perangai dia. Dengan perangai dia.
Pakai serban besar-besar, tengok buat benda yang tak elok. Pakai jubah elok, buat benda tak elok. Agak-agak lah, agak-agak lah. Tegur, cakap kita halang, masalah, masalah. Baik. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Apabila ulama mati, ulama telah meninggalkan kita, maka manusia akan meletakkan orang-orang yang tidak layak di tempat ulama. Fa'aftau bi ghairi ilmi, mereka berfatwa, mengeluarkan kenyataan tanpa ada ilmu. Fa'adallu, mereka adalah sesat. Wa adallu, mereka lagi menyesatkan orang. Jadi saya pesan kepada semualah, ada ilmu alhamdulillah, mengaji alhamdulillah, beramal alhamdulillah, tetapi rajin-rajinlah kita senantiasa dengan ulama, kerana ulama ini sentiasa berada di jalan kebaikan, sentiasa berada di jalan kebenaran. Jadi kesimpulan hadis ni, selagi mana ulama tu hidup, kita damping, kita ambil manfaat, kita ziarah, janganlah kita berasa diri kita ni pandai, sebab ada yang lebih bijak, lebih pandai daripada kita lagi. Jadi ulama-ulama yang ada, ulama-ulama yang kita dengar dalam Facebook, ulama-ulama yang kita dengar dalam TikTok, lazimilah mereka. Dengar akan nasihat mereka, dengar akan pesanan mereka, amal apa yang dia bagi kepada kita. Walaupun kita tak tahu, contoh guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz, kita tengok kat dalam YouTube lah, siap ada terjemah lagi, dia bagi ilmu, kita ambil, sebab kita tahu dia ni seorang ulama, seorang ulama yang tulen, seorang ulama yang baik, seorang ulama yang sentiasa amal dengan ilmunya. Yang terdekat ni, kat Kedah ni alhamdulillah masih lagi ada ulama-ulama lagi. Dan yang patut kita lazimi adalah ulama-ulama tua, kerana mereka tidak berada di zaman sekarang. Mereka membesar bukan pada zaman kita. Ya, guru kami pesan, ada ulama-ulama tua, ziarahlah mereka. Ziarah mereka, ambil manfaat daripada mereka, kerana mereka tidak hidup seperti mana kita sekarang. Tidak ada social media, tidak ada benda-benda yang fasad, benda-benda yang rosak, tak ada benda-benda yang melalaikan. Dan mereka berguru dengan ulama-ulama yang besar-besar. Lazimilah mereka. Bahkan Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala berpesan kepada kita, janganlah kita sunyi pada diri kita untuk menziarahi ulama, melazimi ulama, walaupun dia seorang ulama. Dia seorang ulama, tetapi dituntut untuk menziarahi ulama yang lain. Kerana apa? Mungkin boleh jadi ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita belajar, kita tak pernah belajar apa yang ilmu yang dia ada. Ingat, ilmu yang kita ada ni cebisan, titisan daripada ilmu Allah yang luas. Jangan berasa diri kita ni pandai, jangan berasa diri kita ni ada ilmu. Lagi kita mengaji, lagilah kita rasa kita tak ada ilmu. Itulah sifat orang mengaji. Sifat orang mengaji, sifat ulama, lagi dia tahu, lagi dia tak tahu. Lagi dia tahu, lagi dia tak tahu. Bukan dia mengaji, dia tahu, lagi tahu, lagi tahu, lagi hebat lagi, lagi berasa tahu daripada orang lain lagi. Tak. Sifat orang mengaji, sifat orang ada ilmu, dia lagi mengaji, lagi dia rasa, ish, banyak benda yang aku tak tahu, banyak benda yang aku tak pernah tahu. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah musibah yang besar bagi kita adalah kematian ulama, kerana ulama adalah pewaris Nabi. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina, jangan mengangkat orang yang bukan tempat dia. Jangan kita mengangkat seseorang yang pada zahir, pada batinnya tidak ada ilmu, kita letakkan pada tempat ulama. Yang ketiga,
lazimilah ulama yang ada bersama kita, lagi-lagi ulama-ulama yang tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fa adallu wa adallu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya. Ya. Jadi gelaran-gelaran ulama ni selalunya yang akan gelarkan pada seorang guru-guru mereka. Jadi orang-orang yang autoriti yang berhak menggelarkan seorang itu ulama, guru-guru mereka. Kan? Seperti mana guru-guru kepada guru-guru sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang yang biasa ni tak berhak nak gelarkan seorang tu ulama. Kita yang tak ada ilmu, yang tidak ada apa pun, kita menggelarkan seorang tu ulama tak? Seperti mana gelaran Datuk, Tan Sri, Tun. Bukan kita sesenang nak gelar orang Datuk. Orang yang autoriti, yang ada hak untuk gelarkan seorang tu Datuk. Begitulah juga ulama. Ada orang yang berhak menggelarkan orang itu ulama. Baik, ada soalan lain? Ya. Jadi untuk kita mengenal pasti ulama yang baik, ulama yang buruk atas firasat kita satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, firasat, takutlah akan firasat orang mukmin kerana mereka melihat dengan izin Allah, dengan cahaya Allah. Jadi yang pertama sekali kita berasa diri tu, kita firasat lah, kita rasa jadi seorang ulama betul bagi aku. Dan satu lagi, adab kita, walaupun ulama tu salah, walau pada pandangan mata kita, mata zahir kita, mata kecil kita ni memandang seorang tu salah, ulama tu salah, kita tak ada hak nak hukum. Contoh, ialah ulama ni pun manusia biasa kan, terkadang buat salah, terkadang buat kesilapan, tapi apa hak kita nak hukum dia? Contoh, seorang ulama tu tak sehaluan dengan kita, seorang syekh tu tak sehaluan dengan kita, apa hak kita, apa autoriti kita nak kata kat dia? Dia ulama dengan ulama, contohlah ada seorang ulama, dia petikai dengan ulama tu, ulama tu petikai dengan ulama ni, adapun kita diam. Jangan sesekali kutuk, jangan sesekali hina, kerana daging ulama ni racun. Daging ulama ni racun. Kita kata, kita akan binasa. Kita kata, kita akan binasa. Walaupun kita tengok, dia ni buat silap. Yalah, ulama ni manusia kan? Jangan kita sangka ulama ni malaikat. Mereka manusia seperti kita. Cumanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka sebab ada ilmu yang mereka amal. Jadi kalau ulama ni salah, dia akan dapat pahala. Contohlah, ada satu perkara, ada satu hukum, dua-dua bagi pendapat, ulama A, ulama B beri pendapat. Tengok-tengok pendapat ulama A betul, pendapat ulama B ni kurang betul, kurang tepat, maka ulama A ni akan dapat 2 pahala, ulama B ni akan dapat 1 pahala. Adapun kita tak ada hak untuk kita nak kutuk, nak hina, nak cakap berkenaan dengan ulama yang tak betul. Jadi ingat, takut-takut kita ni tergolong kepada orang yang membenci ulama. Jaga mulut kita. Ya. Jadi kalau yang program-program macam ni, guru kami marah sangat, sebab seolah-olah memperjualkan agama, memperdagangkan agama, buat sebagai pertandingan. Tak betul tu. Tak betul. Bagi pandangan saya lah, pandangan saya yang hina dia lah.
Benda tu tak betul. Benda tu tak sepatutnya dilakukan. Sebab agama ni bukan diperdagangkan. Agama ni bukan untuk dijual beli. Kadang-kadang kita tengok dah macam akademi fantasia. Dah macam pertandingan pula. Orang tu orang ni, orang tu orang ni. Program tu tak ada masalah sebenarnya, tapi pada pandangan yang kita mengaji, orang kita mengaji, tak betul lah. Tak betul. Jadi orang-orang golongan-golongan yang masuk pertandingan tu, wallahu alam, kalau dia dapat jaga hati dia dapat jaga ilmu dia, tak ada masalah. Kalaulah dia terpalit dengan gelaran yang ada, habuan yang ada, apa yang orang tu bagi kat dia, wallahu alam. Wallahu alam. Ada soalan? Jadi hadis ni hadis ni panas juga sebenarnya. Pasal ulama. Pasal ulama. Kita kena ulama, jangan kita kutuk, jangan kita hina, jangan kita kata apa-apa walaupun dia salah. Habis kalau kita tak boleh tegur, siapa boleh tegur? Ulama lain lah. Macam saya cakap tadi, ulama yang lain berautoriti nak tegur ulama lain. Contohlah, kita tak sependapat dengan ulama A, kita mengadu kepada ulama B. Kita cakap dengan elok, okey Tok Syekh, saya dengar sekian. Jangan sebut nama. Itu adab kita. Jangan sebut nama siapa. Syekh, ada seorang ni, si fulan, dia kata sekian. Apa pandangan Tok Syekh? Kita dengar pendapat dia, kita ambil. Itu pendapat kita, itu pendirian kita. Ada pun kita tengok dalam Facebook, kutuk ulama sana sini. Bahkan yang muda, anak-anak muda kita berani nak kutuk ulama. Na'uzubillah. Kata sekian ni, bukan alim pun, terpalit dengan dunia. Ingat, ulama ni dia bersama dengan dunia bukan pada hati, kat tangan je. Sebab dia tahu dunia ni akan perdayakan dia. Dia letak kat tangan je. Kita dapat dunia, semayang pun tak. Kita nampak ulama ni pakai kereta besar-besar, gelaran besar-besar, tapi dia tak terkesan dengan gelaran tersebut, tak terkesan dengan apa yang Allah bagi kat dia. Itulah ulama. Jadi wallahu alam. Soalan, kau ada soalan lagi? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada diri sendiri. Maafkan cakap dan segala apa yang saya sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bercuti esok.